2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kami akan membicarakan tentang problem besta iaitu PBT session Disember 2020. Subjek course Open Source Server Administration. Course code DFM 40183. Nama saya Muhammad Nazwadi bin Muhammad Nuzli. Nombor metrik 10 DDT 19F 2008. Okey, nama saya pula ialah Muhammad Nur Fitri bin Zulkafli. Nombor pendaftaran saya ialah 10 DDT 19F 2007. Okey, nama saya Muhammad Aikal Zakwan bin Muhammad Ayub. Nombor metrik saya 10 DGT 19F 2012. Nama saya Muhammad Akid Naqyuddin Saifuah bin Sukri. Nombor metrik 10 DDT 19F 2017. Okay, scenario. The University of Lim Kok Wing finished the construction of a new facility that include the main campus, internet age, remote large campus, and remote medium campus within the recent year. The current campus plan is seen in Figure 1. The Lim Kok Wing campus of the University of Lim Kok Wing require the installation of a Linux environment. As a result, you have been hired as a network administrator by the University of Lim Kok Wing to connect the main campus to the remote small campus. Okay, first install DNS server and show update DNS server. First, we use command sudo apt get install bind9 utils bind9 -doc DNS utils -1. Okay, lepas tu kita akan masukkan password. Masukkan password Ubuntu kita, lepas tu dia akan reading, lepas tu dia akan done kepada tu. Second, kita akan masukkan kepada sudo nano, kita masukkan unit, description, bind domain name server, documentation sama dengan main name 8, after sama dengan network.target, 1 sama dengan nss lookup.target, before sama dengan nss.lookup.target. Okay, untuk bahagian servis kita masukkan environment file dash etc dash default dash name exec start dash slash user slash sbin slash name dash f dash u bind dash 4. Okay, untuk exec reload kita gunakan slash usr slash sbin slash rndc reload, exec stop slash usr slash sbin slash rndc stop. Okay, untuk bahagian install kita guna wanted bind sama dengan multi-user.target, alias sama dengan bind9.service. Okay, untuk option kita masukkan listen dash on dash bc dan kurungan ini. Itu ni adalah file untuk kita, file yang kita save untuk masukkan sudo nano. Next slide. Okay, nombor 2, configuring as a forwarding DNS server, installing DNS server. Kita gunakan root Ubuntu server, masukkan command cp db.local.forward.example.com.
Lepas tu nano /etc/bind/forward.example.com. Okay, lepas tu kita akan dapat ni output dia. Lepas tu dalam sudo nano kita masukkan name server 192.168.0.21 option edns0 trust -add search example.com name server 192.168.0.21. Okay, untuk next ni install Samba server and client. Okay, first kita buka kepada terminal, kita akan tekan sudo apt get update dan dia akan keluar paparan dia, dan done ataupun sebaliknya ada waktu dia kalau macam dia tak sudo tu tak install, dia akan naik fail. Okay, ni kalau dah ada dia akan update, dia akan naik done. Okay, lepas tu kita akan sudo apt get install Samba, kita install je Samba dalam terminal. Lepas tu dia akan keluar paparan tu. Okay, next. Okay, create folder for file sharing. Okay, untuk bahagian create folder for file sharing ni, sama di bahagian terminal kita akan tulis command mkdir/tmp/samba-share chmod -r 777/tmp samba-share/ dan dia akan, kalau tak ada file dia akan naik cannot access. Sekali lagi kita try buat chmod -r 777/tmp samba-share sudo nobody no group /tmp/samba-share /ls-l/tmp/grep samba, dan dia akan keluar nobody no group samba-share macam paparan yang kita tengok tu. Okay, lepas tu kita masuk ke /etc/samba/smb.conf. Dia akan keluar paparan yang macam tu. Lepas tu kita just tambah kita write di bawah, kita akan tulis apa yang ni, path tmp samba-share, yes, dan okay, next. Okay, show the test Samba configuration. Okay, untuk test Samba configuration kita boleh tekan open kita punya file, type name of a program, folder, document or internet resource, and window will open it for you. Okay, kita open, kita akan tekan OK. Next. Okay, ni untuk bahagian install Apache, PHP and MySQL. Untuk bahagian ni sama di bahagian di kawasan terminal. Untuk bahagian ni itu sudo apt get install Apache, kita akan install Apache 2 dan dia akan naik nanti done, dan dia akan naik done. Lepas tu untuk bahagian ni dia akan naik untuk paparan semua Apache is already the newest version. Okay, itu version paling terbaru, itu Ubuntu 3.8. Okay, itu version dia 2.4.41. Dia akan naik itu kosong upgrade, kosong newly install, kosong to remove, and 1.7 no upgrade. So maksudnya dah ada dah. Okay, lepas tu dia akan kita tulis command sudo ufw app list. Untuk bahagian tu dia akan naik available application yang kita ada. Itu Apache, Apache Full, Apache Square, Binance, Cup dan Samba. Itu untuk bahagian untuk tunjuk application yang dah ada. So lepas tu kita tulis command sudo ufw app info Apache Full. Okay, profile Apache Full, title web server iaitu HTTP, HTTPS. Description Apache v2 is the next generation of the omnipresent Apache web server, port 80,443 itu /tcp. Untuk seterusnya kita akan tulis sudo ufw allow in Apache full. Dia akan naik role update v6. Okay, next. Next.
Okay, firstly kita akan letakkan sudo apt-get install MySQL server, and then dia akan install. Dia akan reading package list done, building dependency tree, reading state information done. Okay, dan seterusnya kita akan bawa masuk command iaitu sudo mysql secure installation. And then output dia akan install semua tu. Dan dia akan minta disallow root login remotely, press Y for yes, any other key for no. And then kita letakkan Y for yes. And then success. Lepas tu dia akan keluarkan remove test database and access to it. Press Y for yes, any other key for no. Okay, dropping test database success, removing privilege on test database success. And then reloading the privilege table will ensure that all change made so far will take effect immediately. Dan lepas tu dia akan keluar reload privilege table now. And then kita akan letakkan yes. And then success. Next. Okay, sebab itu kita akan letakkan command iaitu sudo mysql. Dan output dia akan keluarkan welcome to the mysql monitor. And then dia akan tunjukkan copyright semua ni lah. Okay, lepas tu kita akan teruskan di bawah iaitu mysql alter user root at localhost. Identify with MySQL native password by password 123. Query OK. 0 rows effect and 0.01 second. Next. Okay, this is the MySQL select user authentication string plugin host from mysql.user. Okay, di sini dia akan tunjukkan iaitu ada user plugin host untuk authentication string. Okay, 5 rows ni dia akan mengambil masa dalam set 0.00 second. Okay, lepas tu kita akan sambungkan dengan command sudo apt-get install php lib apache 2 -mod -php and then php-mysql. Okay, apabila kita install ni dia akan naikkan output dia iaitu done and success. Okay, lepas tu kita akan buka file iaitu file etc apache /etc/apache 2/mods -enable /dir.conf. Dan apabila kita buka file tersebut, kita akan letakkan modul iaitu if module mode _dir.c and then directory index.php, index.html, index.cgi, index.pl, index.html, index.htm. And then next. Dan apabila kita tekan the modify file tersebut, kita akan letakkan Ctrl X untuk save file tersebut. Okay, next. Next. Show the test result, Apache, PHP and MySQL. Next sikit. Kat sini. Okay. Kat sini dia akan tunjuk. Right. Kat sini dia akan tunjuk
localhost, Apache Ubuntu default page, PHP version 7.43, sistem Linux Zacom VirtualBox 511, generic 47.20.04 Ubuntu 2001. Lepas tu dia akan tunjukkan build date, apa yang kita dah buat selama ni. Okey, untuk bahagian ni kita akan teruskan dengan build date November 25 November 2021. Lepas tu server API Apache 2.0 handler, virtual directory support disable dan configuration file PHP, loaded configuration file, scan disk therefore additional in file pass. Okay, next. Okay. Akid. Lepas tu Next, okay. Okay, start. And then package configuration, Postfix configuration. Di sini kita akan letakkan iaitu system mail name, dan kita akan letakkan nama Nazwadi dash VirtualBox, and then kita akan pergi ke key tab and then enter. Okay, lepas tu di terminal kita akan letakkan service postfix status untuk kita nak lihat status sama ada aktif ataupun tidak. Iaitu output dia akan keluar postfix dot service dash postfix mail transport agent. Dia akan net load and then active main PID, task, memory and C group. Okay, di sini kita akan lihat iaitu postfix mail tersebut ialah aktif. Okay, next. lepas tu kita masukkan dekat terminal dia telnet 10.0.2.15 SMTP. Akid Akid. Slide tak ni? Tak jalan. Slide tak Tak jalan. Tak apa slow. Slide ni tak jalan. Okey. Minta maaf Puan, ada gangguan sikit. Okey, teruskan Akid. Pisang edit lagi. Lepas tu kita akan masukkan dekat terminal dia telnet 10.0.2.15 SMTP. Lepas tu kita akan menunggu dia. Lepas tu dia akan connect kepada 10.0.2.15. Lepas tu dia akan escape character. Lepas tu dia akan close by foreign host. Next kita akan tengok parameter TLS dia. Dia akan tunjuk output kat situ. My network 127.0.0.08, ditunjuk mailbox size, limit 0, recipient limited plus, recipient delimited plus, line internet underscore interface all, internet.protocol all. Lepas tu kita akan masukkan sistem MCTL reload postfix di terminal. Next. To create or modify the configuration file backup. Akid slide tak keluar Akid. Start. Sabar Akid. Ambil masa dulu. Tak apa. Main slow. Tak baca kan? Siapa Hanek je aku baca. Hanek je aku baca. Slide.
Keluar. Tu dia. Baik. Okay, to create or modify the configuration file backup. Okay, firstly kita akan masuk file, iaitu kita akan tulis di terminal lah. Kita akan tulis /tmp/crontab .bdrepk/crontab. Okay, lepas tu kita akan letakkan di dalam file tersebut, iaitu 30 bintang /2 bintang. Lepas tu bintang-bintang echo do not forget to do backup every day at 5 PM. Okay, lepas tu kita akan modifykan dia, iaitu kita akan tekan Ctrl X and then yes for save the file. Okay, lepas tu di bawah ni pun sama, kita akan tambahkan iaitu 28-17 bintang-bintang 1-5 /root/login.c.sh and then log.record.txt and then sama juga kita akan tekan Ctrl X for save file. Next. Thank you. Thank you. Thank you.